Boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul dalam perbahasan dan pengajian sirah kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita nak pergi kepada perbahasan, hadirin dan hadirat yang saya hormati, oleh kerana pada malam ini bersamaan dengan malam nisfu Sya'ban, Lailatun Nisfi min Syahri Sya'ban, maka suka saya nak mengambil sedikit ruang untuk menjelaskan sedikit berkenaan dengan perbahasan berkenaan malam nisfu Sya'ban. Perbahasan berkenaan malam nisfu Sya'ban. Pertamanya, hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita sebut perkataan an-nisfu, maka an-nisfu ini adalah membawa erti separuh ataupun setengah dalam bahasa Melayu. Jadi kalau disebut nisfu Sya'ban, maka terjemahannya adalah separuh atau setengah daripada bulan Sya'ban. Jadi kalau kita katakan bulan Sya'ban adalah sebanyak 30 hari, jadi separuh daripada 30 adalah 15. 30 bahagi dengan 2 bersamaan dengan 15, itulah separuh. Jadi bila disebut nisfu Sya'ban ni merujuk kepada hari yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan hari pula, hari ini dia terbahagi kepada siang dan malam. Jadi kalau dikatakan malam nisfu Sya'ban, maknanya kalau esok hari adalah 15 Sya'ban, malam ini merupakan malam nisfu Sya'ban. Dan esok adalah 15 Sya'ban mengikut takwim hijrahnya. Maka pada malam ni merupakan malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban, malam hari yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan perbahasan malam nisfu Sya'ban ni, maka dia menjadi satu perbezaan dan perbahasan dalam kalangan para ulama. Adakah terdapatnya fadilat dan kelebihan-kelebihan tertentu pada malam nisfu Sya'ban? Maka di sinilah yang menjadi perbahasan. Maka kita katakan, kalau kita nak menceritakan tentang fadilat yang tertentu, ia berhajat kepada apa? Ia berhajat kepada dalil. Ia berhajat kepada nas, kepada sandaran, kepada hujah. Kalau contoh,
kita katakan ada fadilat bagi perbuatan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, contoh. Ada kelebihan pada amalan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi kita pun bagi dalilnya. Dalilnya adalah sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahar." Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi bila kita sebut tentang fadilat sesuatu amalan, kita hendaklah menyertakan dengan sandarannya, dengan dalilnya, dengan hujahnya. Itu baru cara dan prinsip kaedah yang sebenar. Sama juga kalau kita memberitahu tentang fadilat malam nisfu Sya'ban. Dia mesti didatangkan dengan dalil. Dia mesti didatangkan dengan dalil. Jadi di sini menjadi satu perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama kepada dua perbezaan yang utamanya, hadirin dan hadirat, kepada dua perbezaan. Iaitu pendapat yang pertama, mereka cenderung mengatakan malam nisfu Sya'ban ada fadilat yang khusus. Ada fadilat yang khusus. Lalu mereka katalah pada malam tersebut, maka kita dituntut untuk mengkhususkan malam itu dengan qiyamul lail, dengan ibadah qiyamul lail, iaitu salat malam lah. Maknanya hidupkan malam dengan ibadat. Manakala pendapat yang kedua pula, mereka kata setelah mereka meneliti hadis-hadis yang mencerita dan menyebut berkenaan dengan fadilat malam nisfu Sya'ban, mereka kata hadis-hadis ni tidak kuat. Hadis-hadis ni tidak kuat. Maknanya hadis kebanyakannya sama ada berlegar sekitar dhaif ataupun sekitar maudhu' sahaja. Di situ. Cuma adalah satu hadis yang mereka kata boleh jadi ini merupakan satu-satunya hadis yang mencapai darjat sahih ataupun hasan, dalam erti kata hadis yang maqbul, hadis yang diterima. Dan kita pun tahu bahawasanya hadis ni dia terbahagi kepada rantaiannya, kalau kita boleh buat dua pecahan. Yang pertama adalah al-hadisul maqbul, hadis yang diterima, boleh diamal, boleh dibuat hujah dan sandaran. Dan hadis maqbul ni dia terpecah kepada dua pula, iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Manakala pecahan yang kedua tadi adalah al-hadisul mardud, hadis yang ditolak. Dan hadis yang ditolak ini juga terpecah kepada dua. Yang pertamanya adalah al-hadisul dhaif, dan yang keduanya adalah al-hadisu al-maudhu', hadis yang palsu. Jadi begitulah kepahaman dia. Jadi kalau kita nak mensabitkan satu-satu fadilat ataupun nak menetapkan satu-satu ibadat, dia mesti berhajat kepada hadis yang maqbul, sama ada sahih ataupun hasan. Jadi pada pandangan mereka, hadis-hadis yang cerita berkenaan fadilat malam nisfu Sya'ban ni adalah tidak kuat. Dalam erti kata, tidak mencapai kepada tahapan sahih dan tidak mencapai kepada tahapan hasan. Lalu mereka katalah, kecuali ada sebuah hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan melihat kepada para hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampunkan keseluruhan makhluknya kecuali dua orang, illa limusyrik ataupun illa musyrik au musyahin, dalam riwayat tersebut, kecuali orang yang mensyirikkan Allah ataupun orang yang bergaduh, bertelagah, berbalah. Dan hadis ini pun sebenarnya berlaku khilaf juga dalam kalangan ulama hadis. Sebahagian kata hadis ni mencapai tahap sahih dengan syawahid, hasan dengan syawahid, dikuatkan sehingga menjadi sahih. Tapi sebahagian ulama hadis pula cenderung mengatakan hadis ini juga adalah dhaif. Hadis ini juga adalah dhaif. Jadi kesimpulannya apa?
maknanya tak dinafikan. Ada juga para ulama yang mengatakan seluruh hadis yang menceritakan kelebihan malam nisfu Sya'ban tidak sahih. Ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi kita katakan kategori yang seperti ini, bila mereka kata bahawasanya seluruh hadis berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban tidak sahih, implikasinya apa? Implikasinya maknanya adalah pada malam nisfu Sya'ban tidak terdapat sebarang fadilat yang khusus. Itulah implikasi dia. Tetapi kalaulah ada ulama yang berpegang kepada hadis dan mereka kata ada sebut seperti dalam hadis Ibnu Majah juga, bahawasanya Nabi SAW kata iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha, dalam riwayat tersebut. Apabila datangnya malam nisfu Sya'ban, maka hendaklah kamu melakukan qiyam pada malam tersebut dan hendaklah kamu berpuasa pada hari nisfu Sya'ban. Maknanya berpuasa pada hari yang ke-15 Sya'ban. Jadi mereka guna hadis ni dan mereka kata, oh inilah hadis yang menggambarkan tentang fadilat nisfu Sya'ban. Pada malamnya dituntut untuk kita qiyam, pada siang keesokannya dituntut untuk kita siyam dalam kurungan berpuasa. Tapi ulama-ulama teliti hadis ni apa statusnya. Sebab kita nak isbat ibadat ni, nak menetapkan ibadat, dia kena tahu juga. Dia bukan asal ada hadis sahaja, maka kita boleh menggunakannya sebagai hujahan dan sebagai penetapan. Jadi ni kaedah, ni prinsip. Maka mereka cek. Cek punya cek, mereka kata hadis ni adalah hadis palsu. Kenapa hadis palsu? Kerana ada perawinya yang bermasalah. Dan jalurnya hanya daripada perawi yang bermasalah tersebut sahaja, hadis ini. Jadi tak boleh nak dikuatkan. Maka mereka tetapkan hadis ni tidak mencapai kepada piawaian yang ditetapkan, iaitu tidak maqbul, tidak sahih ataupun hasan. Maka dalam situasi seperti ini, maka jelaslah kita macam mana berlakunya perbezaan pendapat tersebut. Tetapi dari sudut pengamalan, memang tak nafikan bahawasanya dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di dalam kitab tersebut beliau nukilkan kedua-dua pandangan ni. Maknanya ada sebahagian ulama-ulama Syam, dan di situ sebenarnya nak rujuk sama ada kepada Syria pada hari ini, Syam. Dan walaupun kita tahu Syam ni adalah tanah yang menggabungkan 4 buah negara pada zaman sekarang ni, iaitu Syria, Jordan, Palestin, Lubnan. Jadi keempat-empat negara ni disebut dan termasuk dalam daerah tanah Syam. Jadi Ibn Rajab kata, adalah para ulama Syam yang mana mereka mengamalkan perbuatan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan istimewa, iaitu mereka pada malam tersebut pakai minyak wangi. Mereka pada malam tersebut pakai pakaian yang cantik-cantik. Pada malam tersebut mereka pergi ke masjid, dan pada malam tersebut mereka melakukan qiyam di masjid, contoh. Jadi itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, pandangan ulama yang kedua pula, mereka tak setuju dengan perbuatan tersebut. Mereka tak setuju. Dan ulama-ulama yang kedua ni adalah ulama Hijaz. Ulama Hijaz. Bila kita kata Hijaz ni, zaman sekarang merujuk kepada negara mana? Hijaz, tanah Hijaz. Dia merujuk kepada Arab Saudi. Jadi kita tengoklah daripada dahulu pun sebenarnya dah ada perbezaan antara Hijaz ni dengan ulama Syam. Jadi sebab tu kita tak pelik kenapa hari ni kita tengok macam ada sedikit perbezaan pengamalan dan kefahaman antara ulama Saudi dengan ulama di Syria. Sebab tu kita kata ada perbezaan. Sebab inilah daripada ulama-ulama mereka yang dahulu. Tapi kita pula, kita kena menimbang tara. Yang mana satukah yang kita rasakan lebih tepat pada pandangan kita setelah kita melakukan pertanyaan, pengkajian, pembacaan, penyelidikan. Jadi dalam situasi seperti ini, maka kita katakan tidak ada sebarang dalil yang khusus. Tidak ada dalil yang khusus menjelaskan tentang fadilat yang khusus berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban.
Jadi di sini nak menunjukkan apa dia hadirin dan hadirat. Maknanya kalau kita nak beribadah pada malam nisfu Sya'ban ni pun, ibadahlah dengan ibadah-ibadah yang telah ditunjukkan dalam dalil-dalil yang umum. Contoh apa dia? Berdoa. Berdoa ni tiap-tiap malam pun kita dianjurkan untuk berdoa. Contoh lain apa dia? Salat tahajud. Dan salat tahajud adalah tiap-tiap malam dianjurkan kepada kita untuk melakukan salat tahajud. Seperti mana kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan separuh daripada waktu malam ataupun bahagian daripada waktu malam, hendaklah kamu bertahajud kepada Tuhan kamu sebagai ibadah lebihan dan tambahan buat diri kamu. Jadi tahajud dituntut. Tak kiralah malam nisfu Sya'ban ke, ataupun malam semalam ke, ataupun malam esok. Jadi jangan dispesifikkan. Dia yang ulama yang ulama tegur ni adalah perbuatan mengkhususkan. Malam sebelum dia tak buat, malam esok dia tak buat, tapi malam ni dia khususkan untuk melakukan tahajud. Kemudian kita kata, kenapa awak lakukan takhsis? Kenapa awak lakukan pengkhususan? Kerana dia kata, oh malam ni ada fadilat lebih. Jadi part fadilat lebih tu kena datangkan apa? Dalil. Di situ kepahaman dia. Tu cara kita nak faham. Sebab tu kita akan dapati bahawasanya para ulama kita, kalau mereka tengok ada satu-satu pengamalan yang bersifat khusus, jadi mereka akan tegur dan mereka akan kritik. Saya ambil contohnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi. Bila kita sebut An-Nawawi ni, masyarakat kita sepatutnya kenal benar dengan Imam Nawawi. Dan patutnya masyarakat kita ni dah macam biasa sungguh dengan Imam An-Nawawi tersebut dari sudut penamaannya, ketokohannya dan keilmuannya. Ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan Imam Nawawi ni, dia pernah sebut berkenaan dengan satu ibadat yang dilakukan pada dua waktu. Yang pertama kata Imam Nawawi adalah salatul raghaib, salat ar-raghaib, yang dilakukan pada Jumaat ataupun pada malam Jumaat yang pertama daripada bulan Rejab. Dah lepas lah. Dilakukan pada malam Jumaat yang pertama daripada bulan Rejab. Antara Maghrib dan Isyak kata Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Majmu' dia kata sebanyak 11 rakaat. Antara Maghrib dan Isyak. Di kat mana berlakunya pengkhususan? Dia tetapkan malam Jumaat. Satu. Yang kedua, Jumaat tu pula Jumaat yang pertama. Ketiga pula, bulan tu pula bulan Rejab. Dalam erti kata, kalau bulan lain, malam lain, Jumaat yang lain, dia tak buat. Itu takhsis, itu pengkhususan. Jadi bila dia nak khususkan sesuatu pengamalan dengan kaifiat sebegitu rupa, dia berhajat kepada nas. Satu. Dan yang kedua, pengamalan yang kedua kata Imam Nawawi adalah salat sebanyak 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Ni disebut salat sebanyak 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Kalau seseorang dia salat 2 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, yang ni tak ada isu. Kalau dia salat 4 rakaat malam nisfu Sya'ban, yang ni tak ada isu. 6 rakaat, 8 rakaat. Kerana dia tak mengkhususkan. Kalau dia tak mengkhususkan, tidak ada masalah. Kerana salat malam ni tidak ada had bagi jumlahnya, betul tak? Seringkas-ringkas salat malam berapa rakaat? 2 rakaat. Dan sebanyak-banyak jumlah rakaat bagi salat malam tidak terhad. Dalam erti kata, kalau dia mampu dia buat 20 boleh, kalau dia mampu dia buat 30 pun boleh. Yang penting 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Berdalilkan hadis Nabi, salatul laili masna masna. Salat malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau dia nak buat tak ada masalah. Tapi di mana masalahnya? Satu, dia mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk salat tersebut dengan kaifiat, dengan tata cara ia dilakukan sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat. Maka Imam Nawawi kata apa kepada dua salat ni? Imam Nawawi kata kedua-duanya adalah bid'ah. Keduanya adalah bid'ah. Dan Imam Nawawi kata keduanya adalah wa munkaran wa qabihatan. Keduanya adalah perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar. Dan keduanya adalah perkara yang qabih,
Qabih ni kita nak terjemah keji pun boleh, kita nak terjemah jelek pun boleh, kita nak terjemah buruk pun boleh. Jadi nampak, zahirnya benda tu adalah salat, betul tak? Tetapi Imam Nawawi mensifatkan dia dengan 3 sifat. Bid'ah, mungkar, keji. Jadi menunjukkan sebenarnya para ulama' kalau mereka kata bid'ah ni standard. Tapi kalau pada hari ini ada ilmuwan-ilmuwan, tokoh ulama' kata amalan tertentu bid'ah, dia kena label pula. Tapi adakah kita pula berani nak melabel Imam Nawawi? Takkan kita nak label dia, oh Imam Nawawi suka membid'ahkan amalan orang. Tak boleh kita kata begitu. Sebab memang bid'ah ni kita katakan dalam konsepnya hadirin dan hadirat. Agama kita ni biasanya dia akan terpecah kepada 2 yang utama. Contoh, kalau kita belajar tauhid, kita kena belajar apa yang menafikan tauhid. Apa dia yang menafikan tauhid? Syirik. Jadi tauhid ni lawannya syirik. Kalau kita belajar tentang ketaatan dan ibadat, dia ada tak lawan dia? Lawannya adalah ibadat. Lawan kepada ibadat, ketaatan adalah maksiat. Taat lawannya maksiat. Jadi kita ada satu lagi iaitu sunnah. Dan sunnah adalah lawannya bid'ah. Jadi itulah kepahaman kita. Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah, taat lawannya maksiat. Tak ada isu. Kita perlu jelaskan perbezaan antara kedua-dua tu. Supaya kenapa kita kena tahu? Ini yang disebutkan oleh penyair tu. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fih. Itu kata penyair. Tujuan aku mengenali keburukan, dan termasuk keburukan tu ada 3. Syirik, bid'ah, maksiat. Tujuan kita nak kenal apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu maksiat adalah la lisyarri, bukan untuk aku melakukan perkara-perkara tersebut. Walakin litawaqqih, akan tetapi untuk kita jadikan benteng perisai antara kita dengan keburukan tersebut. Dan sesiapa yang tak dapat mengenali yang mana yang baik, yang buruk, dia akan terjebak jatuh melakukan perkara yang buruk tersebut. Sebab apa? Sebab dia tak dapat beza yang mana satukah tauhid, mana satukah syirik, mana satukah sunnah, mana satukah bid'ah, mana satukah taat, mana satukah maksiat. Begitulah kefahaman kita. Jadi maknanya berlaku tak Imam Nawawi kata bid'ah terhadap amalan yang zahirnya salat? Berlaku. Dan sebenarnya pada malam nisfu Sya'ban seumpama ini, kalau kita buka kepada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab tu, ditulis oleh Al-Imam Nawawi pada juzuk yang awalnya, antara yang Imam Nawawi bid'ahkan lagi adalah satu amalan. Dan dia sebut dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Imad Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid, berkenaan dengan hukum hakam masjid. Apa dia? Berkenaan dengan pengamalan masyarakat pada zaman Imam Nawawi. Imam Nawawi kata antara bid'ah yang mungkar yang banyak berlaku dalam zaman sekarang ni, dia kata adalah perbuatan menyalakan masjid dengan lilin-lilin yang banyak pada malam-malam yang dikenali pada setiap tahun, seperti malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ada masyarakat pada zaman tu, kata Imam Nawawi, mereka pergi ke masjid, maka mereka memuliakan malam tersebut dengan menyalakan api-api daripada lilin yang banyak, kata Imam Nawawi, sehingga itu diibaratkan seperti satu pembaziran harta. Habis harta duk pasang lilin, duk pasang pelita dan seumpamanya. Maka Imam Nawawi tegur perbuatan tu. Imam Nawawi kata ini bid'ah yang mungkar. Dia kata bentuk ia jadi bid'ah, kata Imam Nawawi, sebab ia menyerupai ibadat orang-orang apa yang menyembah api ni? Orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi. Itu Imam Nawawi sebut. Tapi kita, bila kita baca benda-benda gini, adakah berani mana-mana siapa dia nak kata, oh Imam Nawawi ni, nak label dia dengan gelaran tu, nak kata dia ni suka bla-bla, memecah belahkan masyarakat? Tidak. Jadi kita yang belajar agama ni, patut kita kena jelas benda-benda macam ni. Bahawasanya kita letakkan ia pada kerangka perbahasan ilmu. Kalau kita ahli, silakan. Kalau kita bukan ahli, lebih baik kita diam dan mendengar sahaja, daripada kita pun sibuk juga nak
melibatkan diri dalam perbalahan, perbezaan pendapat. Tidak, nanti dulu. Dan kemudian kita kena rasional. Kita kena rasional. Rasional ni maknanya jangan emo lah. Jangan emo. Seolah-olah nanti, kata kenapalah amalan ni salat 100 rakaat. Kan bagus buat salat banyak-banyak. Kenapa Imam Nawawi nak kata bid'ah pula? Bukan dia pergi malam tu dia pergi mencuri rumah orang. Soalan-soalan begitu. Dia bukan. Mencuri rumah orang tu maksiat. Amalan ni Imam Nawawi kata bid'ah. Dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh buat. Maksiat pun kita dilarang buat, bid'ah pun kita dilarang buat. Jadi apa sahaja amalan-amalan yang bersifat khusus, maka yang tu dia berhajat kepada dalil. Kita tengok macam mana ulama yang besar seperti Imam Nawawi faham. Kalau tak ada hadis yang sahih, yang makbul, yang jelas, maka kita tak dituntut melakukan satu-satu pengamalan dan ibadah. Jadi kalau malam ni orang kata nak buat apa, maka kita kata macam malam biasa. Malam tadi pun, iaitu malam ke-14 Syaban pun, kita dituntut untuk banyakkan doa pada waktu malam. Kita dituntut untuk banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran, banyakkan qiyamul lail. Maka malam ni pun sama juga. Jangan buat maksiat lah. Jangan buat maksiat. Dan satu lagi adalah biasanya orang tanya juga berkenaan dengan betulkah doa mustajab pada malam nisfu Syaban. Kita kata memang sabit daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi itu pun riwayat tu sampai dalam bentuk balaghana atau balaghani, telah sampai kepadaku, bahawasanya doa itu mustajab pada 5 malam. Dan disebutkanlah salah satu daripada 5 malam tersebut, iaitu malam nisfu Syaban. Kita boleh ambil pandangan ni secara umum dan kita banyakkan doa. Tak ada masalah, sebab itu pun adalah anjuran umum. Tapi kita nak katakan bahawasanya setiap malam pun hakikatnya doa tu mustajab. Kan ada hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylatin. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam, sehinggalah apabila berbaki as-sulusul akhir minal lail, 1/3 malam yang terakhir, maka Allah akan berkata, may yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa u'tih wa man satu lagi, wa may yas'aluni fa u'tih, dan wa may yastaghfiruni fa aghfirulah. May yad'uni, siapa berdoa kepadaku, fa astajibulah, maka aku akan mustajabkan. Wa may yas'aluni fa u'tih, siapa yang minta kepadaku, aku bagi. Wa may yastaghfiruni fa aghfirulah, siapa yang istighfar kepadaku, aku ampunkan dia. Jadi ketiga-tiga ni mengisyaratkan kalau kita berdoa pada waktu malam, lebih-lebih lagi pada 1/3 malam yang terakhir, doa tu mustajab. Makanya Nabi kata apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah, setiap malam. Setiap malam. Jadi ia tidak terkhusus kepada malam-malam yang tertentu sahaja. Begitulah cara kita nak memahami agama kita ni. Yang konsep yang paling mudah aja kita kena tahu. Nak tetap apa-apa fadilat bagi sesuatu amalan, sesuatu ibadat, dia mesti kena ada dalil. Dan dalil tu pula mestilah dalil yang sahih, barulah kuat kepada kita untuk membenarkan dan menetapkan amalan dan ibadat tersebut. Ada orang kata pula, tapi ustaz, amalan tertentu ni, ada ustaz yang share di Facebook dia, ada ustazah yang share di Instagram dia, bahawasanya kalau kita sampai pada malam nisfu Syaban kena baca surah sekian sebanyak 3 kali dengan niat sekian dan sekian. Maka saya jawab beginilah. Agama kita ini adalah agama milik Allah. Agama milik Allah. Allah adalah pemilik mutlak agama kita ni. Dan ia bukan milik mana-mana individu, mana-mana ustaz, mana-mana ustazah, tidak. Maka kita katakan kata-kata ustaz dan kata-kata ustazah dalam menceritakan anjuran tentang satu-satu ibadat dan juga satu-satu amalan, kata-kata tu berhajat kepada dalil. Kata-kata tu berhajat kepada dalil. Dan kata-kata tu bukan dalil. Kena beza. Kata-kata ustaz dan ustazah, dia bukan dalil. Dalilnya apa yang kita dah tahu daripada Quran dan sunnah dalam nak mengisbatkan satu-satu ibadat.
Kerana ibadat ni adalah tauqifiyah. Ibadat tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Ibadat ni kita terhenti sehingga datangnya dalil. Itu makna ibadat tauqifiyah. Jadi kalau dia kata benda ni dianjurkan, apa dalilnya? Sebab itu saya masih ingat kata guru saya masa saya belajar dahulu. Dia kata aqwalul ulama yustadallu laha la yustadallu biha. Kata-kata para ulama ni dia berhajat kepada dalil dan bukan kita menjadikan kata-kata itu sebagai dalil. Kata-kata ulama berhajat kepada dalil. Bukan kita menjadikan kata-kata dia sebagai dalil. Jadi kita kena cek apa dalil dia. Walaupun dia ulama, walaupun dia ustaz, walaupun dia ustazah. Tapi kita kena tahu. Macam kalau saya kata, marilah bersama kita membaca, marilah sama kita berpuasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Saya kata gitu. Marilah kita, saya buat poster di Instagram saya, di Facebook saya ataupun di Twitter. Saya kata, marilah kita bersama berpuasa sunat sebanyak 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi orang pun share kan benda tu. Orang share, okey, ibadah tentang ibadah ni. Maka orang pun ada orang lain tanya, apa sandaran kepada ibadah ni? Dia kata, oh sandaran dia Ustaz Fahmi sebut. Contoh. Tu bukan dalil tu. Sebab kata-kata saya, perkongsian saya, itu bukan dalil. Tapi sebab itu kita ni bila saya sebut, marilah kita bersama puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, ini adalah dianjurkan berdasarkan hadis Nabi SAW, man sama Ramadana summa atba'ahu sita min Syawal kana qasiyamid dahar, hadis riwayat Imam Muslim, contoh. Jadi itulah baru kuat. Jadi bila agama kita ni adalah agama hujah, agama dalil, agama nas, jadi barulah kita beribadah dengan cara yang betul, cara yang Allah kehendaki. Macam mana kita nak tahu Allah kehendaki? Allah syariatkan dan Nabi sampaikan kepada kita. Itulah hakikat kepahaman beragama yang sebenar. Jadi itu serba sedikit perbahasan kita berkenaan dengan isu malam nisfu Sya'ban ini. Dan mudah-mudahan dapat difahami dengan baik insya-Allah. Supaya masyarakat kita ni dia tidak keliru. Supaya masyarakat kita ni dapat beragama dengan kefahaman yang baik insya-Allah. Dan kita nak masukkan ataupun kita nak memasuki perbahasan pada malam ni, hadirin dan hadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada fasal yang ke-36. Pada fasal yang ke-36 daripada kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Faslun, kata penulis kitab, fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrati wa tawabi'iha. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrati wa tawabi'iha. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada fitrah. Fitrah ni adalah urusan kebiasaan Nabi, fitrah Nabi. Dan juga perkara-perkara yang menuruti fitrah tersebut. Contoh fitrah ni, macam mana Nabi ni kalau sikat rambut, begitu. Macam mana Nabi ni kalau nak pakai selipar. Macam mana Nabi ni kalau melakukan perkara-perkara tertentu. Itu fitrah Nabi. Maka disebutkan di sini oleh penulis kitab, kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai mendahulukan anggota kanan. Mendahulukan anggota kanan. At-tayammun daripada perkataan al-yamin. Al-yamin kan kanan. Kiri pula asy-syimal. Itu yang kata ashabul yamin, ashabul syimal. Maknanya al-yamin tu kanan. Jadi disebutkan di sini, kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi suka mendahulukan anggota yang kanan. Dan bila kita kata anggota yang kanan ni, merujuk kepada dua kebiasaannya. Tangan kanan, kaki kanan. Biasanya begitu je. Tak adalah pula merujuk kepada telinga kanan, pipi kanan tu, tidak. Tapi biasanya merujuk kepada tangan kanan atau kaki kanan. Merujuk kepada apa? Ataupun Nabi suka mendahulukan yang kanan ni pada apa dia?
fi tana'ulihi, ketika Nabi pakai an-na'al. Na'al tu apa? Slipper. Ataupun orang kita, ialah slipper. Orang kita na'al dia terjemah capal, lebih kurang lah tu. Jadi kita kata at-tana'ul, maknanya perbuatan Nabi memakai slipper. Nabi pakai slipper dengan Nabi masuk kaki apa dulu? Kaki kanan. Itu yang kita kata yu'jibuhut tayammun. Dalam setiap urusan Nabi, biasa Nabi akan dahulukan yang kanan. Maka nak pakai slipper, Nabi masuk kaki kanan dahulu. Jadi ada satu situasi. Kalau nak masuk tandas pakai slipper tandas, yang mana patut kita buat? Sebab nak pakai slipper dituntut kita masuk pakai kaki kanan. Tapi nak masuk tandas dituntut kita masuk dahulukan kaki kiri. Jadi macam mana? Cara dia beginilah. Dia sama ada kita pakai slipper tu sebelum kita masuk tandas, maka kita masuklah kaki kanan dahulu. Kemudian kita ikutkan dengan pemakaian kasut atau slipper kaki kiri. Bila dah dalam keadaan kita berdiri depan pintu tandas tu, kita dah pakai slipper dua-dua sekali, maka pada waktu itu langkahlah kaki kiri. Itu je kepahaman dia. Dan itu satu situasi. Dan kalau situasi kedua yang kita belum pakai slipper sebelum kita masuk tandas, slipper tu dah ada dalam tandas. Contoh, biasakah ada slipper dalam tandas? Jadi kita masuk dahulu berkaki ayam dan dahulukan kaki kiri. Dan sebaik kita masuk walaupun kaki kiri, tapi stop dulu, jangan pakai slipper lagi. Nak pakai slipper pula, dahulukan dengan kaki kanan. Macam itulah cara dia. Sama ada pemakaian slipper tu berlaku sebelum kita masuk tandas ataupun sesudah kita masuk tandas, caranya kita telah tunjukkan. Tetapi kedua-dua cara itu semata tak lain tak bukan nak ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu tahapannya kita yang benar-benar mendakwa diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar kata sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwaan kita ni, kenyataan kita ni disertakan dengan pembuktian terhadap kita mengikuti seluruh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat-riwayat dan juga hadis-hadis yang kita membaca dan mempelajarinya. Itulah bukti sebenar. Sehingga kata para ulama, hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatih. Cintai Rasul atau cintakan Rasul dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia dakwa cinta Nabi dan isytihar macam-macam, tetapi kita tengok amalannya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan nak ikut yang mana satu? Yang kanan ke yang kiri? Itu pandai-pandai dah jawab sendiri. Tetapi saya nak balik kepada perbahasan kita ni. Dikatakan bahawasanya Nabi suka mendahulukan yang kanan, pertama pada memakai slipper, kedua pada tarajjul, Dan tarajjul ni kita boleh terjemahkan dengan menyikat rambut. Menyikat rambut. Jadi dalam urusan dunia Nabi sebagai seorang manusia pun Nabi sikat rambut. Dan Nabi kita ni orang yang segak, orang yang kemas, orang yang bersih. Dan Nabi menganjurkan kepada semua orang untuk segak, untuk kemas dan untuk bersih. Maka tak wajar bagi orang Islam untuk bersifat dengan sifat yang berlawanan daripada tiga sifat tersebut, iaitu tidak segak, tidak kemas dan pengotor. Yang tu bercanggah dengan ciri-ciri yang Nabi anjurkan. Sehingga kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan Allah suka kepada kecantikan dan keindahan. Segak, kemah, bersih semua termasuk dalam al-jamal, kecantikan. Jadi sebab itu kita kena sikat rambut, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, contoh. Kemudian kita katakan, bila sikat rambut ni juga, kan dia ada satu possibility. Ada orang sikat rambut tangan kanan, ada orang sikat rambut tangan kiri. Kan boleh jadi begitu. Dan Nabi suka apa? Nabi suka sikat rambut dengan tangan kanan. Begitulah maknanya di sini. Jadi kenapa orang tanya, kenapa awak ni sikat rambut dengan tangan kanan? Sebab Nabi saya ni suka kepada perkara tersebut. Maka saya sayang Nabi saya ikut Nabi saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka saya pun sikat dengan tangan kanan. Yang ketiganya adalah wa tuhurihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Dan membawa erti at-tuhur ni adalah pada bersucinya Nabi. Bersuci ni berwuduk lah, taharah.
tuhur. Jadi berwuduk Nabi. Dan wuduk ni kan dia ada melibatkan anggota kanan dan anggota kiri, betul tak? Iaitu kita katakan yang wajib dalam wuduk ni ada 6 perkara. Tapi yang melibatkan anggotanya 4 sahaja yang wajib. Yang pertama apa dia? Membasuh muka. Kemudian menyapu sedikit daripada kepala. Yang ketiganya membasuh tangan sampai kepada siku. Dan yang keempatnya membasuh kaki sampai ke buku lali. Jadi itulah 4 yang anggota tu. Jadi tangan kan ada kanan dan kiri. Dan kaki juga ada kanan dan kiri. Dan 2 lain yang wajib dalam wuduk tu adalah yang tak berkait dengan anggota dari sudut ia dibasuh. Yang pertama sekali adalah niat. Dan yang keenam adalah tertib. Betul tak? Rukun wuduk ada 6 tu. Jadi ini fiqh. Dan fiqh ni dia kena sentiasa apa? Diulang. Kalau tak, kita pun tak tahu hukum hakam. Dan saya berbalik kepada tuhur. Jadi ada part disunatkan kita basuh telinga. Dan telinga ada telinga kanan, ada telinga kiri. Basuh tangan wajib. Basuh kaki wajib. Dan kaki dan tangan juga melibatkan anggota kanan dan kiri. Jadi Nabi akan dahulukan basuh yang mana dahulu? Yang kanan. Tetapi membasuh yang kanan ataupun membasuh anggota wuduk yang kanan dahulu ni, hukum dia apa? Dalam wuduk, hukum dia adalah sunat. Betul, membasuh tangan tu wajib. Basuh kaki wajib. Tapi mendahulukan tangan kanan untuk dibasuh berbanding tangan kiri, hukumnya adalah sunat. Mendahulukan kaki kanan untuk dibasuh berbanding kaki kiri, hukumnya adalah sunat. Maknanya kalau seseorang tu dia ambil wuduk, ni perbahasan hukum, perbahasan fiqh. Kalau ada seorang dia ambil wuduk, dia basuh tangan kiri dia dahulu, kemudian baru dia basuh tangan kanan dia. Sah tak wuduk ni? Jawapan dia sah, tetapi hukumnya apa? Hukumnya menyelisihi yang sunat, hukum dia apa? Makruh. Itu cara kita faham. Menyelisihi yang sunat, hukum dia makruh. Jadi disunatkan untuk kita taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota kanan ke atas anggota kiri. Tetapi kalau kita ini membasuh tangan kiri dahulu, membasuh kaki kiri dahulu berbanding tangan kanan dan kaki kanan, maka hukumnya adalah makruh. Namun wuduk adalah sah. Itu fiqh. Baik. Jadi Nabi suka mendahulukan. Dan kemudian wa akhdhihi. Wa akhdhihi itu merujuk kepada wa fi akhdhihi, iaitu akhadh. Akhadh ni apa dia? Akhadh ni dia mengambil. Mengambil sesuatu. Contoh, kalau ada GrabFood rider, itu lebih tepat. GrabFood rider atau Foodpanda rider, dia hulurkan makanan kepada kita, maka kita nak ambil makanan tu dengan tangan apa? Tangan kanan. Ambil makanan dengan tangan kanan. Sebab Nabi suka mengambil sesuatu dengan tangan kanan. Tu yang berkatanya akhdhihi tu. Kalau ada orang hulur kitab kepada kita atau hulur barang kepada kita, kita ni afdalnya, keutamaannya kita ambil barang tu, kitab tu, benda yang dihulurkan tu dengan tangan kanan. Itu makna Nabi suka. Yu'jibuhu tayammun. Nabi suka kepada mendahulukan yang kanan. Wa ata'ihi, dan Nabi juga kalau nak memberikan sesuatu. Tadi Nabi menerima pemberian, yang ni Nabi kalau nak bagi sesuatu, Nabi nak hulurkan sesuatu, Nabi akan hulur dengan tangan kanan. Tapi bila bab pemberian dan penghuluran ni, dia lebih spesifik merujuk kepada tangan sahaja. Tak adalah pula bagi dengan kaki. Yang tu tak payah buat lah. Ni orang kita minta buku, dia ambil dengan kaki je. Tak boleh. Minta remote, dia hulur remote dengan kaki je. Tak boleh. Kalau kita nak mendahulukan semua urusan kita dengan kaki kanan, baik urusan dunia ataupun urusan ketaatan, dan dia bukan maksiat, tak salah. Dan boleh jadi itu pun termasuk juga dalam tayammun. Nabi suka kepada mendahulukan anggota kanan. Sebab apa? Sebab kita boleh relatekan persoalan Abu Talha tadi berkenaan kalau kita nak sepak bola kepada member kita,
kita sepak dengan kaki kanan, biasanya orang memang sepak kaki kanan kan, walaupun ada yang sepak kaki kiri juga. Tapi kalau dia sepak kaki kanan tu, disebabkan dalam kitab kita ni kan ada kata pemberiannya, maknanya memberikan sesuatu. Memberikan satu tu atak lah. Atak ni bukan atak Allah, tapi atak ni dalam erti kata pemberian. Maknanya dia pemberian dengan kaki lah. Tapi itu sepak bola tu bukan, kalau ikutkan tak adalah makna pemberian dalam arti kata nak bagi kitab, bagi duit, bagi barang. Betul. Tapi boleh juga terpakai dalam situasi tersebut. Dan begitulah juga dengan satu perbuatan ibadah, iaitu sedekah. Sedekah ni kita nak bagi duit tu dengan tangan apa? Tangan kanan. Hulurkan duit sama ada kepada orang yang kita nak sedekahkan, ataupun kepada tabung yang kita nak masukkan duit, ataupun semasa kita nak tekan transfer online sedekah tu pun, dahulukanlah tangan kanan. Boleh juga dipahami begitu, tak salah pun, kerana kita nak mendahulukan yang kanan berbanding kita nak transfer online dengan tangan kiri. Contoh, nak hulurkan sedekah dalam tabung masjid dengan tangan kiri, nak bagi sedekah kepada individu yang susah, yang memerlukan dengan tangan kiri, tak boleh. Bukanlah tak boleh dalam erti kata ia haram, tetapi ia menyelisihi yang sunnah, yang afdal. Itu makna dia. Dalilnya apa? Ini nak kena sebut. Dalilnya adalah ada sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW berkenaan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, kata Nabi. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertamanya Nabi kata al-imamul adil. Yang keduanya adalah rajulun ataupun syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang ketiganya adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Yang keempat adalah warajulani tahabbani fillah. 2 orang lelaki yang saling berkasih sayang kepada Allah. Yang kelimanya adalah rajulun da'athum ra'ah zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan, yang mana perempuan tu zata mansab, mempunyai jawatan yang hebat, tinggi, wa jamal, cantik pula. Lalu lelaki ini kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tu yang kelima. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Iaitu terjemahannya, seorang lelaki yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, sehinggalah tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Itu adalah isyarat tu. Itu isyarat sedekah dilakukan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Sebab tu Nabi kata sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Itu cara kita faham. Dan yang ketujuh adalah warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang lelaki yang mengingati Allah ketika dia bersendirian, lalu mengalirlah air matanya. Dia ingat Allah secara bersendirian. Jadi jumlah keseluruhannya yang saya sebut tadi 7 golongan. 7 golongan. Dan salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, dengan sedekah yang dia sembunyikan, sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang disedekah daripada tangan kanan. Jadi macam mana? Sama ada jadi kita kata apa sahaja situasi sedekah. Sebenarnya nisfu Sya'ban pun betul juga. Malam nisfu Sya'ban banyaklah sedekah kalau orang nak buat. Fadilat ibadah-ibadah umum, tak ada masalah. Kalau kita takhsiskan tu biasanya yang bermasalah. Sebab sebenarnya ada riwayat, ada hadis sebenarnya daripada Nabi, larangan mengkhususkan malam Jumaat untuk solat malam. Ada hadis daripada Nabi. Maknanya jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat berbanding malam-malam yang lain untuk kamu qiyam. Isnin, malam Isnin
tak sembahyang tahajud. Malam Selasa tak sembahyang tahajud. Malam Rabu tak sembahyang tahajud. Tiba malam Jumaat, malam Khamis tak sembahyang tahajud. Malam Jumaat dia khususkan. Ini masalah ni. Dan dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh mengkhususkan malam Jumaat untuk ibadat kerana ada larangan. Makruh hukum dia. Jadi maknanya sebab itu kita kalau boleh kita tidak mengkhususkan malam-malam tertentu, ibadat tertentu pada waktu tertentu dan kaifiat tertentu. Melainkan perlu ada nas. Perlu ada nas. Jadi, dia bergantung kepada niat, contoh. Dan kita pun biasa kalau kita ni mengkhususkan malam tertentu dengan salat malam. Dia boleh jadi sama ada sebab malam tu yang kita free, tapi kita kita tidaklah, orang kata ibadah yang kita lakukan pada malam tu taklah bersandarkan kerana malam tu ada fadilat yang lebih daripada yang lain. Yang tu yang problem tu. Bila kita kata kalau macam tu, macam saya nanti orang kata, oh yang Ustaz Fahmi duk mengajar ke Baitul Salam setiap hari Khamis malam minggu pertama, minggu ketiga, dia tak mengkhususkan ke? Nampak? Kan, macam saya kan mengkhususkan majlis ilmu pada minggu ketiga, hari Khamis, minggu pertama, minggu ketiga. Jadi adakah kita dianggap? Tak, sebab kita tak anggap. Kalau esok malam orang nak tukar dengan saya okey. Kalau semalam tadi pun kalau jadual menetapkan saya pergi kuliah Isyak malam ni, Rabu malam, okey saya pergi, tak ada masalah. Maknanya saya tak mengkhususkan malam tu, tapi sebab jadual yang disusun kena kepada kita jadual malam tu. Dan saya tak katalah kalau saya mengajar malam ni fadilat tu jauh lebih besar daripada saya mengajar malam tadi. Yang tu baru perlu betul-betul kena ada dalil. Boleh faham tak? Macam itu kita kata. Jadi kalau ada orang dia macam dia kata malam tu sebab dia lapang, malam tu sebab dia lebih senang, sebab dia mungkin dia kerja hari-hari apa semua, jadi malam tu. Tapi dia tak mengatakan ada fadilat malam tu yang lebih istimewa. Sebab tu bila Nabi kata jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat untuk ibadat qiyam, maknanya bukanlah maknanya kalau orang buat semayang malam tu dia jadi salah, tak. Tapi salahnya pada apa? Pada takhsis. Bila dia takhsis tu biasanya mesti merujuk kepada fadilat. Takhsis biasa mesti merujuk kepada fadilat. Kalau tidak, kenapa dia menspesifikkan malam tu mesti ada fadilat kan? Dan fadilat ni pula ni yang kata, dan fadilat ni pula yang berhajat kepada dalil. Wallahu a'lam. Dan saya nak sambung sedikit lagi. Wa kanat yaminuhu sallallahu alaihi wasallam li ta'amihi wa syarabihi wa tuhurihi. Adalah tangan kanan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi gunakan untuk makan, Nabi gunakan untuk minum, dan Nabi gunakan untuk bersuci. Gitu. Isu apa? Chopstick. Maksudnya hukum penggunaan chopstick. Okey. Itu kita akan sebut. Jadi maknanya isyarat di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan Nabi untuk makan, minum, bersuci. Jadi kalau Nabi nak minum air, Nabi akan minum dengan tangan kanan. Maksud minum dengan tangan kanan tu, Nabi pegang cawan yang dalam cawan ada minuman air lah. Itu makna dia, minum tangan kanan tu. Orang kita ni kena sebut teliti betul, satu-satu. Sebab tidak, tak jelas. Tu pun saya sebut dah paling teliti habis dah. Orang kata, tak faham lah Ustaz, la ilaha illallah. Walaupun dah teliti habis dah tu, tak faham lah Ustaz. Sebab dia rupanya bila kita lagi teliti, orang kita lagi pening. Sebab tu ada Ustaz yang orang tanya haram, wajib, orang lebih suka yang tu. Tapi kalau kita teliti sikit, dia jadi pening. Padahal kita nak mengajar dia bagi faham, supaya dah tak timbul sebarang kekeliruan dan permasalahan. Tapi tak apalah, setiap Ustaz ada cara yang berbeza. Dan kalaulah dia minum dengan tangan kiri, dalam erti kata dia pegang cawan kiri dan dalam cawan tu ada air untuk diminum, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jelas tak? Jadi sama juga, kita ni dituntut untuk makan dengan tangan kanan. Kalau ada orang makan tangan kiri, maka dia jadi makruh. Ya. Kalau lapik tu biasanya sebab tangan kanan kotor tak? Jadi bila tangan kanan dia kotor, dia pegang dengan tangan kiri, lepas tu dia buat macam ni.
Tapi sebenarnya yang pegang tu sebenarnya tangan kiri, bukan tangan kanan. Tangan yang dia pegang betul ni adalah tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Macam ni lah nak minum. Nampak dia pegang dekat tangan kanan tu kan, tapi dia tak termasuk. Maknanya kalau pegang tangan kanan ni, maknanya beginilah. Dia tidaklah orang kata pegang tangan kiri. Tak, orang kata kotorlah cawan ustaz. Kotorlah cawan. Cawan kotor boleh basuh. Apa masalah? Cawan kotor kita boleh basuh. Kalau orang kata botol air mineral pun nak minum tak, tangan kanan. Saya agak, bukan nak kata strict sebab dia wajib. Tak, dia tak wajib pun, dia sunat ataupun utama. Dan kalau orang pegang tangan kiri pun makruh lah. Makruh ni kalau kita buat, kita tak dapat dosa. Dan kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Itu kaedah dia. Untunglah kita. Jadi sebab tu bila mana kita guna tangan kanan. Sebab bila kita tinggalkan minum daripada tangan kiri, maknanya kita minum daripada tangan kanan. Bila kita minum dari tangan kanan, kita dapat pahala sunnah. Itu maknanya. Baik. Sebab kita nak ikut apa yang daripada Rasulullah SAW. Dan begitu juga berwuduk tadi, bersuci tadi. Baik. Jadi isu macam kalau persoalan makan pakai chopstick ni, dia lebih kepada hukum, bukan isu tangan kanan tangan kiri. Sebab chopstick ni dia melibatkan dua tangan juga. Betul tak? Dia melibatkan dua tangan. Dua tangan tu sebab kaedah makannya memang begitu. Melainkan kalau dia boleh guna satu tangan kanan sahaja, utamanya tangan kanan sahaja. Tambahan pula kita kata pemakaian chopstick ni dia lebih berkait dengan isu budaya kaum. Jadi kalaulah orang tu dia orang Islam dan budaya kaum dia makan macam itu cara dia, dengan tangan kanan juga chopstick tu. Tu tuntutan dia. Kalau dah budaya orang putih ni, dia makan bukan chopstick, chicken chop. Nak sebut. Kalau dah orang putih, dia makan chicken chop. Jadi dia mungkin dia nak potong dengan tangan kanan pisau. Dan di tangan kirinya ada garpu. Tapi kalau macam saya, potonglah dengan tangan kanan, kemudian alihlah garpu tu, peganglah dengan tangan kanan. Sebab biasanya kan orang kita kan protokol dia panggil kan. Jadi kalau macam mana cara protokolat yang betul, protokolat ni bahasa Arab protokolat. Jadi macam mana protokol yang betul dalam nak memakan chicken chop ataupun lamb chop contoh. Jadi caranya macam mana? Yang pegang pisau tangan apa? Potong tangan kanan. Itu cara kaedah dia. Dan tangan kiri tu dia guna apa dia? Dia guna untuk tahankan benda tu. Jadi kalau kita dah potong dengan tangan kanan apa semua, kita ambil lah. Orang kata kalau kita nak suap guna pisau kan pelik pula orang tengok kan. Sebab kita potong guna tangan kanan, jadi alih sahajalah. Ataupun kita potong sahaja siap-siap dahulu, potong-potong bagi kecil, kemudian kita ambil garpu tangan kanan, kemudian kita cucuk, makan. Macam tu, makan. Yang penting tangan kanan. Telitilah kita dalam nak mengikut petunjuk Nabi SAW. Kita tengok orang kata ada hadis yang menyebut fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Quran, dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam nak mengikuti satu persatu, tapi kita pun macam orang katalah, bila kita belajar, kita buat sekadar yang kita mampu. Fattakullaha mastata'tum. Janganlah orang bila kita nak praktikkan budaya makan tangan kanan, lepas tu dia nak pertikaikan lagi. Alah, hang sunnah lain banyak tak buat. Jangan macam tu. Setiap orang dia nak cuba usaha ikut sunnah Nabi SAW sekadar kemampuan dia dan atas ilmu dia. Jadi sebab tu kita ni kena orang kata kena support, kena raikan. Maknanya si fulan ni sunnah Nabi yang dia nak buat boleh jadi adalah orang kata tidak isbal dalam berpakaian contoh. Orang ni pula sunnah Nabi yang dia nak jaga, kalau kita buat memang kita dituntut semua sekali. Tapi mungkin ada part orang tu dia dari sudut dia slow orang kata. Tapi yang penting adalah ada usaha tu, ada usaha. Baik. Dan saya nak sambung sedikit lagi. Boleh ke? Seminit 2 je lagi. Wa yasaruhu sallallahu alaihi wasallam li khalaihi wa nahwihi min izalatil aza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan
kaki kirinya ataupun bahagian kirinya adalah dalam urusan nak masuk bilik air, nak masuk tandas contoh. Maka Nabi masuk ke dalam bilik air dengan kaki kiri. Dan bila Nabi nak izalatul adha, dia kata wa nahwihi min izalatil adha. Kalau Nabi nak izalatul adha, bersihkan kotoran, biasanya bersih kotoran ni merujuk kepada kalau nak buang air kecil dan buang air besar lah. Kan bila kita buang air kecil dan buang air besar tu, kita dituntut untuk istinja. Dituntut untuk istinja. Dia rupanya, kalau kita belajar fiqah, dia ada beza antara istinja dengan wudu. Ni kita kena teliti ni. Istinja ni adalah membersihkan najis. Tapi adakah kalau kita ni membersihkan najis menerusi istinja, lepas tu semayang terus boleh tak payah tanpa wudu? Tak boleh begitu. Jadi ada beza. Jelas tak perbezaan istinja dan taharah ni, wudu ni? Kalau kita kencing, contoh, buang air kecil, dia menyebabkan kita ni berhadas. Betul tak? Berhadas kecil. Dan hadas kecil pula, dia mewajibkan kepada wudu. Dia mewajibkan kepada wudu. Tapi bilakah keadaan yang wudu tu jadi wajib? Tak semestinya setiap kali lepas kencing wajib wudu. Yang kena teliti juga ni. Ni kena teliti kepahaman, kefekahan, kedalaman pemikiran ulama kita. Bila kita nak kata hadas mewajibkan wudu, kalau kita kencing, adakah wajib wudu serta-merta? Tak. Tapi bila dia jadi wajib, wudu ni wajib apabila telah masuknya waktu solat. Wudu ni wajib apabila telah masuknya waktu solat. Waktu tu baru jadi wajib. Kalau tidak, hukum salat, hukum wudu sebelum salat masuk ataupun hukum wudu sebelum masuknya waktu salat. Itu. Apa hukum dia? Sunat. Sebelum masuknya waktu salat, kita berwuduk, hukumnya adalah sunat. Tetapi itulah yang disebutkan dalam perbahasan kitab-kitab fiqh. Jadi saya nak balik-balik. Dan ada satu lagi selain daripada wuduk yang mengangkat hadas kecil ni, adalah istinja. Istinja ni dia membersihkan saja, tapi dia tidak mengangkat hadas. Maknanya contoh, selepas kita buang air kecil, kita dituntut untuk membersihkan kemaluan kita. Betul tak? Dan adalah yang disebut sebagai alat-alat istinja, seperti air, seperti batu dan seperti segala bahan yang boleh memindahkan najis daripada tempat najis kepada bahan ataupun alat tersebut. Seperti kertas, seperti daun dan seumpamanya. Itu fiqah. Jadi kita kata itu istinja. Sama juga kalau kita buang air besar. Kan buang air besar kan juga dituntut untuk kita istinja. Maknanya membersihkan najis daripada tempat keluarnya najis. Itu makna dia. Membersihkan najis daripada tempat keluar najis. Juga dengan air dan selain daripadanya, daripada ejen-ejen ataupun alat-alat penyuci. Alat-alat penyuci. Jadi kalau kita nak basuh kemaluan dengan air dan kita nak basuh saluran dubur dengan air, contoh, kita nak guna tangan apa? Di sinilah maknanya Nabi menggunakan tangan kiri dalam melakukan kedua-dua benda tersebut. Jadi kalau Nabi nak membasuh kemaluan Nabi, selepas Nabi buang air kecil, Nabi akan basuh dengan tangan kiri. Jelas. Dan kalau selepas Nabi SAW buang air besar, Nabi nak membersihkan saluran, maka saluran keluarnya najis tersebut, maka Nabi akan membasuhnya dengan tangan kiri Nabi SAW. Maknanya tangan kiri ni ataupun kaki kiri ni adalah kita gunakan pada tempat-tempat yang tidak baik. Ada satu perbahasan dalam kitab Hukum Hakam Masjid, Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid, ditulis oleh Imam Ibnul Imad Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab tersebut ada dibahaskan tentang kalau nak masuk ke tempat-tempat yang baik ni, kita masuk dengan kaki kanan juga. Macam masuk masjid, macam hatta kalau kata nak masuk rumah sendiri, masuk kaki apa? Masuk kaki kanan. Kalau nak masuk ke pejabat, masuk kaki apa? Masuk kaki kanan. Kalau nak masuk ke perpustakaan, contoh library, masuk kaki kanan. Nak keluar rumah, kaki kanan. Nak masuk kereta, kaki kanan. Contoh.
Tapi kalau sebab tempat tu bukan tempat maksiat. Tapi kalau tempat maksiat, kalau nak masuk, kaki kiri. Contoh nak masuk kelab malam. Contoh nak masuk disko. Masuk kaki kiri. Tapi kalau kita masuk kaki kiri ke dalam disko, tak menjadikan benda tu halal. Sebab mungkin pula orang kata, apa pula guna, apa pula nak buatnya pergi ke kelab malam tu? Apa pula nak dibuatnya pergi ke disko? Tak, kita kata yang masuk disko ni, bukan semua orang nak berjoget. Boleh jadi adanya SB dalam tu. Jadi dia ni bertanggungjawab, dia bertugas sebagai special branch. Dia sebagai, boleh jadi anggota khas polis, contoh nak pantau, nak cek, menyamar. Jadi kalaulah dia ditugaskan untuk pergi ke tempat-tempat tersebut, dia boleh masuk semata untuk menjalankan tugas pemantauan, penyelidikan, penyiasatan. Tapi bila dia nak masuk di situ, barulah kaki kiri, itu masuk dia. Bukan kita-kita ni yang tak ada kerja tiba-tiba nak pergi ke Zouk ke mana ke, bukan tu tempat dia. Pergi ke T-Rex ke pergi ke mana, bukan tu tempat, bukannya cara kita. Jadi kalau kita katakan dalam keadaan seperti itu, kalaulah kita nak masuk ke tempat-tempat yang kita kata kotor, macam contoh, ada satu kawasan tu tempat buang sampah, contoh, banyak sampah dan kotoran dalam tu, bau pun busuk, tapi kita masuk sebab apa? Boleh jadi kita pemantau, kita kerja dengan DBKL ke, nak pergi cek ke kawasan tu, kita kerja dengan perbadanan mana ke, Putrajaya ke, Labuan ke mana. Jadi kita nak pergi cek kawasan-kawasan, nak pergi pantau. Jadi kalau kita masuk ke tempat-tempat macam tu, kaki kiri lah, sebab tempat-tempat kotor. Itu cara kita faham. Tapi kalau selain daripada tempat-tempat yang kotor, maknanya tempat yang baik, tempat yang bersih, tempat yang bukan maksiat, kita langkah dengan kaki kanan. Itulah kepahaman kita dalam kita mempelajari hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam fitrah Nabi, dalam urusan-urusan seperti ini. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Ya. Membuka kasut ni memang dibahas dalam kitab Tashilul Maqasid tu juga, dengan kaki kiri juga. Kalau nak membuka ni, dia masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Itulah, kalau tak silap saya, seingat saya lah perbahasan tersebut. Tapi ada disebutkan juga dalam kitab Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid. Cuma isu ni lebih kepada isu keutamaan, isu prioriti. Dia tidaklah kalau macam tu jadi satu haram. Tapi itulah mukmin sejati. Cara benar dia nak mencintai dan beriman kepada Rasulullah SAW ni adalah dengan mengikut Nabi dalam setiap urusan kehidupan dia. Allah kata apa? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, kata Allah. Fala wa rabbik, tidak sama sekali demi Tuhanmu wahai Muhammad. La yu'minun, mereka tak betul-betul beriman sehinggalah mereka menghukumkan kamu dalam setiap perselisihan dan perbalahan mereka. Maknanya ada je perbezaan pendapat, mereka akan cek Nabi kata apa. Itu makna benar-benar kita beriman. Kita nak cek apa yang petunjuk Nabi SAW dalam hal ni. Okey. Dia jadi makruh juga. Dia sama juga situasi dia. Kalau kita tengah drive ke apa ke pun, macam drive, sebab drive pun boleh juga kadang dengan tangan kiri saja. Tapi buat motor saya tak pasti, saya tak ada pengalaman. Sama ada kalau pegang tangan kiri sahaja, motor akan tergolek ke ataupun boleh. Maknanya kalau situasi yang membahayakan, kalau macam kita nak juga minum dan membahayakan, yang ni salah satu pula kita timbang tara antara dua. Satu, sama ada nak minum belah tangan kiri ketika tengah bawa motor, ataupun kalau kita minum tangan kanan juga dalam keadaan membahayakan pemanduan kita. Jadi yang mana satu lebih utama? Yang minum tangan kanan kata kiri tu boleh jadi masuk dalam tahsiniat je, tahsiniat. Tapi boleh jadi yang bawa motor supaya nak jaga diri kita daripada jatuh, termasuk dalam daruriyat. Yang ni kena teliti ni. Daruriyat ni yang orang kata daruriyat al-khamsah tu, maknanya maqasid yang 5. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga maruah. Jadi kita kena timbang tara tu juga. Dan semua benda ni ada dalilnya. Semua benda ni ada dalil dan sandarannya. Ya. Masuk apa?
Gym. Saya tak mengatakan masuk gym ataupun masuk stadium ni sebagai tempat maksiat. Dia kita kena teliti, adakah itu tempat maksiat ataupun bukan tempat maksiat. Kecuali setelah kita timbang tara yang mana yang lebih banyak, yang mana yang lebih berat. Maknanya kalau banyaknya orang yang bermaksiat di dalam tu, maka itu hakikatnya boleh dikategorikan sebagai tempat maksiat. Tapi kalau tidak, asalnya tidak. Kalau tidak, asalnya tidak. Kerana apa? Kerana orang pergi gym ni adalah, tujuan dia adalah untuk, orang kata, satu bentuk apa tu? Apa tujuan orang pergi gym? Saya pun tak tahulah. Untuk exercise tu. Untuk exercise. Apa dia dah exercise dalam bahasa Melayu dah? Exercise ni. Senam. Itu. Orang pergi gym nak bersenam tu yang saya nak maksudkan tu. Dia susah nak recall sikit. Exercise. Tapi adalah satu senaman bagi dia. Dan apa tujuan dia nak bersenam? Sebab dia nak sihat. Dan adakah agama menghalang seseorang untuk sihat? Agama tak halang. Itu yang kita kata termasuk dalam hifzun nafs, menjaga, memelihara jiwa. Cumanya kadang orang kita ni dalam gym sebab dia ni kadang tak jaga aurat. Itu cerita dia. Dia bukan isu salah, isu nak masuk kaki apa ni? Kaki kanan ke kaki kiri. Tapi saya secara asas berpendapat kita tetap juga sama, masuk kaki kanan juga, sama seperti tempat-tempat yang lain. Dan ada pun berkenaan dengan macam stadium ni pun, kita tak boleh bermudah nak menghukum. Walaupun saya tahu ada ulama-ulama kita yang melarang permainan bola sepak dan seumpamanya atas banyak faktor. Tapi kita tengok larangan tu sama ada pada zat ke ataupun pada faktor lain. Kalau pada zat, adakah bermain bola sepak tu haram? Yang tu yang jadi penelitian tu. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, dia ada tulis satu kitab Kuratul Qadam, bola sepak, hukum hakam berkaitan dengannya. Tapi Syekh Masyhur ni biasalah, dia bukan pemain bola sepak, dia ulama. Jadi dia bagi pandangan terhadap sudut pandang dia sebagai seorang ulama, dan dia pun keluarkan pandangan. Dan ceklah kitab tersebut nak tahu. Tapi macam kalau kita kata orang yang main bola ni adalah orang yang bersukan, contoh, sama juga adalah satu exercise pada diri dia, satu permainan bagi dia untuk dia mengeluarkan peluh, untuk dia sihat, untuk dia kekalkan stamina dia. Yang ni kita kata hukumnya adalah haruslah. Hukum dia adalah harus. Jadi masuk ke tempat-tempat tersebut pun tidaklah disyaratkan untuk kaki kanan. Tapi biasanya orang kan nak masuk ke mana-mana tempat sekarang ni pun orang dah tak kira, dah tak tengok pun kaki dia kaki apa. Dia main masuk je. Tapi asasnya adalah dengan kaki kanan. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya saya ada sebut tadi, kalau kita nak keluar rumah, kita keluar dengan kaki kanan. Keluar rumah kaki kanan. Nak masuk rumah pun kaki kanan. Sebab kita keluar daripada rumah kita, bukan ibarat kita keluar daripada tempat yang tak baik. Dia macam tu. Dia disebut dalam kitab Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid tadi. Kalau kita nak keluar daripada rumah, kita keluar dengan kaki kanan juga. Wallahu a'lam. Dan kita pun terus memasukkan selipar dengan kaki kanan. Kalau masuk tandas, kaki kiri dulu. Keluar tandas, kaki kanan. Keluar tandas, kaki kanan. Yang tu kerana ada nas, yang tu kerana ada dalil. Tapi yang ni dia tengok kepada tempat tu, sama ada tempat tu adalah tempat baik ke, tempat tak baik ke. Macam kita nak keluar rumah, nak keluar kereta apa semua. Dan secara asasnya, saya boleh kata yang paling banyak adalah langkahan kaki kanan jauh lebih banyak pada tempat-tempat berbanding langkahan kaki kiri. Kerana langkahan kaki kanan ni dia tak berhajat kepada dalil sangat, sebab Nabi suka kepada mendahulukan yang kanan. Jadi tak berhajat kepada dalil. Sehinggalah bila ada dalil yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu tu dengan tangan kiri atau kaki kiri, part tu baru kita ikut. Tapi secara asasnya semua tempat dengan langkah kanan. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa memadai, mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Kita pun insya-Allah orang kata malam Jumaat nak beribadat. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.